نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم همنا رشدنا وعدنا من شر نفسنا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهمه اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan kita untuk sama-sama hadir dan duduk dalam majlis ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala akan limpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Seperti mana yang selalu saya sebutkan pada awal mukadimah kuliah kita, iaitu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Ta'ala pilih seseorang hamba-Nya untuk diberikan khaira, iaitu merujuk kepada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, kata Nabi SAW, tandanya yufaqihu fid din, iaitu Allah Ta'ala akan memberikan kefahaman agama kepada manusia tersebut. Jadi salah satu cara jalan Allah Ta'ala nak berikan kita kefahaman agama tidak lain dan tidak bukan, iaitu Allah Ta'ala akan pilih kita, mudahkan kita untuk hadir ke majlis-majlis ilmu. Jadi mudah-mudahanlah dengan kehadiran kita pada pagi ini di sini, mudah-mudahan kita sangka baik dengan Allah dan kita doa pada Allah. Mudah-mudahan ini pilihan Allah untuk diberikan kepada kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan banyak-banyak kita syukur pada Allah Ta'ala setelah lama kita ber-PKP. Hari ini kita ada kesempatan untuk dapat bersama dalam majlis ilmu secara nyata. Apatah lagi tuan-tuan, sepanjang PKP tuan-tuan sama-sama dengan saya, asyik-asyik terpadam internet ni. Masalah internet yang tak boleh dapat bincang. Jadi insya-Allah lah, alhamdulillah dengan rezeki dimudahkan kita, tak lama pun, dalam tempoh 3 bulan 4 bulan Allah Ta'ala berikan kita keizinan. Okey. Baik, apa pun tuan-tuan, insya-Allah pada minggu lalu kita dah sentuh dah sebahagian daripada surah Al-Buruj. Cuma saya percaya sentuhan pada surah Al-Buruj minggu yang lalu tu tak berapa jelas, mungkin sebahagian ayat. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung balik surah Buruj. Cuma berikan saya keizinan untuk saya ulang semula, kalau boleh saya nak baca daripada awal dan kita cuba selesaikan sampailah ke akhir surah ini dalam lebih kurang 22 ayat di dalam surah Al-Buruj. Baik. Jadi saya jemput pada tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, sama-sama dengan saya boleh buka Quran terjemahan, tengok surah Al-Buruj, surah yang ke-85. Surah ini adalah surah Makkiyah yang dikenali sebagai surah yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi hijrah. Jadi kita dah nampak dah keadaan surah ini diturunkan pada zaman Nabi berada di Mekah, yang mana Nabi ditindas dan dizalimi oleh kafir Quraisy. Okey, ini zaman-zaman fasa kritikal. Tak dengar? Okey. Jangan pakai. Oh. Okey. Oh. Okey. Boleh dengar jelas? Cuba try. Minta maaf pada audien daripada Facebook Live. Boleh? Kalau jelas bagi tahu jelas . Kalau tak jelas. Yang ini atas ni. Okey, baik. Alright. Harapnya jelas. Kalau jelas boleh komen lah, nanti Puan Shima boleh update. Takut tak clear kan? Okey, insya-Allah kita akan baca surah Al-Buruj. Ada 22 ayat dan surah ini Allah Taala buka dengan ayat-ayat sumpahan. Seperti biasa menjadi satu pattern pada juzuk yang ke-30. Banyak ayat-ayat yang surah yang dimulakan dengan ayat-ayat sumpahan.
Seperti mana saya selalu sebutkan, bila Allah Ta'ala gunakan ayat sumpahan, artinya Allah Ta'ala nak menunjukkan kekuasaan dia. Dan makhluk yang Allah Ta'ala bersumpah itu selalunya adalah makhluk yang sangat besar lah. Seperti mana Allah Ta'ala bersumpah dengan matahari, dengan malamnya, dengan siangnya. Itu menunjukkan bukti kekuasaan Allah yang menguasai. Sebab dalam bahasa Arab, syair Arab ni gaya bahasa mereka, kalau mereka bersumpah, mereka akan sumpah dengan sesuatu yang mereka kuasai. Sama ada dia bersumpah dengan haiwan ternakan dia, ataupun dia akan bersumpah dengan anak-anak dia. Okey, jadinya Allah Ta'ala gunakan pendekatan yang sama sebab menggunakan bahasa Quran adalah bahasa Arab. Jadi orang Arab bila mendengar maklum dah, ini sesuatu datangnya kalimah Quran ini, kalam Quran ini daripada sesuatu yang maha berkuasa. Sebab Allah Ta'ala gunakan sumpahan-sumpahan melalui makhluk-makhluknya yang sangat besar. Dan seperti saya sebutkan tadi, surah ini surah Makkiyah, surah yang diturunkan pada zaman Nabi berada di Mekah dan dalam keadaan umat Islam minoriti di Mekah, dalam keadaan juga mereka ditindas dan dizalimi oleh kafir Quraisy. Jadi surah ni sangat related dengan situasi semasa orang-orang Mekah ketika itu, khususnya orang Islam. Boleh kata tuan-tuan, ayat-ayat yang diturunkan pada zaman Mekah itu berada, kebanyakannya yang berada di juzuk yang ke-30. Okey, biasanya yang berada di juzuk 30 zaman-zaman Mekah ni. Dan ayat-ayatnya dalam keadaan yang ringkas-ringkas. Kalau kita perhatikan juzuk 30 ni, dia punya satu ayat tu pendek-pendek kan. Tetapi dia sangat powerful. Dan Allah Ta'ala turunkan salah satunya adalah surah Al-Buruj. Apa kaitannya? Yang kita boleh tengok. Baik, ayat pertama Allah Ta'ala bersumpah, was-sama'i dzatil buruj. Kata Allah Ta'ala, demi langit yang mempunyai bintang-bintang. Al-Buruj, baik, Al-Buruj di sini bermaksud gugusan-gugusan bintang. Sebahagian ulama tafsir meletakkan Al-Buruj ini adalah 12 bintang yang dilihat, yang paling nyata, yang paling jelas. Sebab itu buruj ini juga dikenali sebagai Az-Zuhur. Zuhur ni iaitu yang paling jelas, yang paling nampak. Kan kalau wanita-wanita yang berhias melampau, kita sebut dengan kalimat tabarruj, kan? Tabarruj. Okey, dia datang dari kalimah buruj juga. Iaitu dia jelas. Kalau tengok di antara jutaan bintang di langit, ada 12 bintang yang paling jelas. Okey, dan dia adalah gugusan-gugusan bintang. Fungsinya banyaklah. Bagi pelayar-pelayar di lautan, dia jadikan bintang sebagai Waze dia, GPS. Bagi petani-petani pula, dia jadikan bintang juga sebagai penentu bila musim menuai, bila dia musim nak menanam. Dan banyaklah fungsi-fungsi yang lain selain daripada menjadi hiasan-hiasan di langit. Sebenarnya kita pun tak habis kaji lagi. Kalau kita baca betul, bila Allah Ta'ala gunakan ayat sumpahan demi langit yang memiliki bintang, Allah Ta'ala mengajak manusia berfikir tentang makhluk dia. Kalau kita tengok bintang ni, selain fungsinya sebagai rejaman kepada syaitan yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk, selain juga sebagai hiasan di langit, juga selain daripada menjadi panduan kepada pelayar-pelayar, apa lagi fungsi bintang? Dia mesti ada fungsi dia. Tetapi kita tak tahu mungkin. Seperti mana kita sentuh pada surah At-Tariq berkaitan tentang bintang pulsar. Apa fungsi tenaga magnetik yang datang daripada pulsar itu kepada penduduk bumi? Sebab dia punya tenaga itu boleh detect daripada bumi. Sedangkan bintang pulsar adalah bintang yang paling jauh, antara yang terjauh daripada bumi. Mesti ada kesan, mesti ada. Cuma kita tak sampai lagi ilmu kita ke tahap tersebut. Okey, baik, itu yang pertama. Dan Al-Buruj juga dalam bahasa Arab dikenali sebagai benteng. Benteng ataupun kubu. Okay, Al-Buruj juga dikenali sebagai benteng ataupun kubu. Yang ini juga antara pilihan juga sebahagian daripada ulama tafsir mengatakan sengaja Allah Ta'ala gunakan kalimah Al-Buruj pada ayat ini, tak digunakan dengan kalimah Masabih ataupun Al-Kawakib, kan? Dalam ayat-ayat Quran yang lain, bintang-bintang juga digunakan nama-nama yang lain, An-Najm. Tetapi digunakan nama Al-Buruj sebab dalam surah ini Allah Ta'ala bicara tentang penindasan orang kafir kepada orang Islam. Jadi Allah Ta'ala nak beritahu yang mana aku pun memiliki tentera-tentera aku, iaitu daripada langit. Yang ini kita boleh nampak dalam peristiwa perang Nabi, dalam perang Badar, Allah Ta'ala turunkan tentera-tentera Allah membantu Nabi
daripada langit yang ketiga. Maknanya, kamu jangan risau wahai orang Islam, kamu ditindas di dunia, kamu jangan risau. Kita pun ada benteng, kita pun ada tentera-tentera daripada Allah Ta'ala, daripada langit. Seolah-olah macam itulah yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Okey, baik. Itu ayat pertama. Apapun ayat pertama ni, Allah Ta'ala bersumpah demi langit yang memiliki bintang-bintang. Ada juga yang menterjemahkan Al-Buruj ini sebagai termasuk apa-apa yang berada di langit, iaitu termasuk matahari, bulan, bintang, galaksi dan sebagainya lah. Maknanya itu termasuk dalam kategori Al-Buruj. Okey, ayat yang kedua, Allah Ta'ala bersumpah wal yaumil maw'ud, demi hari yang dijanjikan. Seolah-olahnya Allah Ta'ala nak relatekan, wahai manusia, kamu tengok langit yang sangat luas, yang sangat besar ini, yang seolah-olahnya macam satu makmal, kamu boleh kaji ilmu astronomi ni yang sangat hebat. Satu masa nanti dia juga akan runtuh dan akan hancur, iaitu wal yaumil maw'ud. Allah Ta'ala bersumpah dengan adanya hari akhirat nanti, adanya hari yang dijanjikan, merujuk pada hari kiamat. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala bersumpah wa syahidin wa mashhud, iaitu Allah Ta'ala bersumpah demi penyaksi dan demi yang disaksikan. Apa syahid dan apa masyhud ni? Abu Hurairah bawa hadis daripada Nabi SAW. Nabi menyebutkan kaitan ayat kedua dan ayat ketiga, iaitu kalau ayat kedua Allah Ta'ala kata yaumil mau'ud, hari yang dijanjikan itu merujuk pada hari kiamat. Jadi ayat ketiga syahid, yang maksudnya sebagai penyaksi, merujuk kepada hari Jumaat. Hari Jumaat. Maknanya ayat kedua Allah Ta'ala bersumpah demi hari akhirat. Ayat ketiga syahid, Allah bersumpah merujuk pada hari Jumaat. Wa mashhud, iaitu Allah Ta'ala bersumpah demi hari Arafah, hari wukuf di padang Arafah. Kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan tiga ni? Yang ini riwayat dibawakan oleh Abu Hurairah. Iaitu sebab tiga-tiga hari ini adalah antara hari-hari yang utama di sisi Allah Ta'ala. Berdasarkan hadis Nabi sebutkan dalam satu hadis, kata Nabi, tidak ada matahari yang terbit dan matahari yang tenggelam yang paling afdal melainkan matahari yang terbit dan tenggelam pada hari Jumaat. Dan pada hari Jumaat lah ada satu waktu yang paling mustajab waktunya. Kalau dia berdoa, Allah makbulkan. Kalau dia beribadah, Allah Ta'ala akan terima. Ini nak cerita kelebihan hari Jumaat lah. Manakala hari wukuf pula banyak kelebihan-kelebihan yang kita sedia maklum. Yang mana hari Allah Ta'ala berbangga dengan manusia, umat dia, yang datang dalam keadaan kusuk masai untuk memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala. Hari wukuf, hari yang Allah Ta'ala melepaskan seramai-ramai hambanya daripada neraka Allah Ta'ala. Itu banyaklah kelebihan-kelebihan hari wukuf. Kita nak berjumpa dengan hari wukuf ni. 9 Zulhijjah jatuh 29 Julai, lebih kurang kan? 29 Julai. 29 Julai tuan-tuan, tahun ni rakyat Malaysia tak buat ibadah haji. Tapi kita ada kesempatan untuk buat dua ibadah. Pertama, iaitu puasa hari Arafah. Kan Nabi sebut ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanatu allati qabla wa sanatu allati ba'da. Aku berharap Allah Ta'ala ampunkan dosa orang yang berpuasa hari Arafah, yang tak pergi haji ni, diampunkan dosa yang lalu dan diampunkan dosa yang akan datang. Ibn Battal kata apa? Ini antara ganjaran yang paling besar berkaitan tentang bab pengampunan dosa. Sebab banyak amalan yang Nabi sebut dalam hadis-hadis Nabi, bila cerita pengampunan dosa, adalah dosa-dosa yang lampau. Sama ada diampunkan dosa sebanyak buih di lautan, ataupun dia ampunkan dosa seperti mana bayi yang baru dilahirkan, ataupun diampunkan dosa keseluruhannya. Tapi semuanya berkaitan tentang dosa yang lampau. Tetapi amalan puasa hari Arafah, besarnya, kata Ibn Battal, iaitu diampun dosa yang silam dan diampun dosa yang akan datang. Satu-satunya amalan yang sahih daripada hadis Nabi SAW. Okay? Ini antaranya. Jadi kita kena rebut ni. 29 Julai kita dah boleh take note, mesti puasa hari Arafah. Pesan pada keluarga kita, masyarakat kita kan. Kalau kita ada syarikat, bagi tahu pada anak-anak staff kita, mesti puasa pada hari Arafah. Ini sunat yang sangat digalakkan. Dan yang kedua, ibadah pada hari Arafah ni, iaitu hari untuk kita memperbanyakkan doa. Juga dikenali sebagai Yaumud Doa. Hari Arafah ni hari yang diperbanyakkan doa. Ada orang gunakan dengan baca Quran dan sebagainya. Tapi yang paling afdal adalah dengan berdoa.
Sebab apa? Sebab Nabi SAW sendiri pada Hajjatul Wada, haji Nabi yang terakhir tu, masa Nabi wukuf di padang Arafah, gelincir je matahari, sampai terbenam matahari, Nabi angkat tangan ni tak turun-turun, berdoa kepada Allah Ta'ala. Berdoa, tak berhenti. Sedangkan kita maklum, Nabi ni doanya mustajab pada bila-bila waktu. Tak tunggu, tak tunggu waktu Arafah pun, doa Nabi mustajab. Tapi Nabi tunjukkan kepada kita teladan yang baik, iaitu Nabi berdoa pada hari wukuf, daripada gelincir matahari sampai terbenam matahari, Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala supaya dimakbulkan macam-macam hajat lah pada waktu tersebut. Jadi, selalu kita sangka, kita yang tak berada di padang Arafah pada hari wukuf, maknanya doa kita tak mustajab macam jemaah-jemaah haji. Sebenarnya tidak. Jemaah haji, dia ada dua kelebihan. Pertama, dia ada berkat tempat, iaitu dia berada di Arafah. Kedua, dia berada di berkat waktu, iaitu dia berada di 9 Zulhijjah. Kita, adilnya Allah, kita tak berada di padang Arafah, tetapi kita ada kelebihan sebab kita berada di waktu yang mustajab, iaitu 9 Zulhijjah. Jadi tuan-tuan berada dekat Subang, saya dekat Ijuk, tuan-tuan dekat mana-mana sekalipun, doalah dia mustajab. Doalah dia tetap mustajab. Di situ adilnya Allah Subhanahu wa taala. Okey? Ini banyaklah kelebihan-kelebihan. Dan tuan-tuan jangan lupakan, 1 Zulhijjah jatuh 20 Julai ataupun 21 Julai sampai 10 Zulhijjah, ini adalah 10 hari yang paling istimewa. Kan? Kita ada 365 hari. Daripada 365 hari ini ada 10 hari yang paling istimewa dan Allah Taala masukkan dia sebagai sumpahan. Kita dah sentuh dah surah Al-Fajr. Wal fajar walayalil ashr. Allah Taala bersumpah demi 10 malam. Ulama tafsir bahagikan 10 malam itu, katanya adalah 10 malam awal Muharram. Ada yang kata 10 hari awal 10 hari akhir Ramadan. Ada yang kata 10 hari awal Zulhijjah. Pandangan yang paling kuat adalah 10 hari awal Zulhijjah. Berdasarkan hadis Nabi, kata Nabi, ma min ayyam al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni al-ayyamil 'ashr. Kata Nabi, tidak ada orang yang melakukan amal soleh yang paling Allah cintai kecuali mereka yang beribadah 10 hari awal Zulhijjah. Kemudian qalu ya Rasulullah wala jihad fi sabilillah. Sahabat-sahabat Nabi tanya pada Nabi, wahai Rasulullah, adakah mereka yang berjihad fi sabilillah pun tak seafdal ibadahnya? Kata Nabi, kalau dia keluar berjihad fi sabilillah, jihad tu wala jihad fi sabilillah. Jihad tu tak seafdal mereka yang menghidupkan ibadah pada 1 hingga 10 Zulhijjah. Illa, Nabi letak istisna, kecuali rajulun kharaja binafsi wa mali, melainkan ada orang yang berjihad, lelaki yang berjihad, dia bawa nyawa dia, dia bawa harta dia. Walam yarji' minhu bisyai', dan habis peperangan nyawanya syahid dan hartanya dirampas oleh musuh, baru jihad itu lebih afdal daripada mereka yang menghidupkan ibadah 1 hingga 10 Zulhijjah. Tuan-tuan, kita ada baki lebih kurang 14 hari ni nak bertemu dengan 1 Zulhijjah. Yang ini adalah hari-hari yang sering dilupakan, diabaikan oleh umat Islam. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan dia sebahagian daripada sumpahan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, maklumkan pada keluarga kita, kenapa Allah Ta'ala letakkan 10 hari istimewa ni di hujung-hujung tahun? Sebab seolah-olahnya Allah Ta'ala nak berikan peluang akhir, peluang kedua pada kita, yang mungkin awal-awal tahun ini kita tak berapa nak perform, dah jumpa Ramadan pun tak perform. Ni sebelum masuk tahun baru ni tahun yang kita kena betul-betul perform lah untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah sebelum masuk kepada tahun hijrah yang baru. Okay, mudah-mudahan tuan-tuan Allah Ta'ala berikan kita kekuatan. Dan sikit kita tentu tuan-tuan, daripada 10 hari yang istimewa ni, 1 hingga 10 Zulhijjah, ada lagi 2 hari yang istimewa. Wasyafa'i wal watar. Allah Ta'ala bersumpah dengan yang genap dan Allah Ta'ala bersumpah dengan yang ganjil. Yang ganjil tu apa tuan-tuan? Merujuk pada 9 Zulhijjah, hari wukuf tu. Manakala yang genap merujuk kepada 10 Zulhijjah, hari raya Aidil Adha. Apa amalan terbaik pada hari wukuf? Saya sebut tadi, puasa dan berdoa. Apa amalan yang paling afdal pada 10 Zulhijjah? Kata Nabi SAW, tidak ada melainkan mereka yang menumpahkan darah haiwan korban. Tuan-tuan, kita ni sangat-sangat dituntut untuk beribadah korban, mesti. Okey?
Dalam 3 mazhab meletakkan sebagai sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Mazhab Hanafi saja meletakkan hukumnya adalah wajib. Okey. Maknanya kalau wajib, meninggalkan adalah haram dan berdosa, mazhab Hanafi. Tapi 3 mazhab yang lain, Maliki, Syafi'i dan juga Hambali kata hukumnya sunat muakkad. Sunat muakkad ni meninggalkan hukumnya adalah makruh. Tapi orang tak berapa cakna sangat. Dia tak rasa sangat benda tu adalah penting. Dan diletakkan syarat mesti bagi orang yang berkemampuan. Saya percaya semuanya mampu. Kalau Abu Hanifah, mazhab Hanafi kata, mampu ni macam mana? Kalau dalam simpanan dia, dalam bank dia, dalam wallet dia memang tinggal RM300. Hari tersebut belanjanya, kalau ikut kebiasaan dia berbelanja makan pagi, tengah hari, malam, lebih kurang RM250. Maknanya kalau dia makan, duit tu habis. Esok tak ada duit. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah, dia termasuk kategori mampu. Dia bukan kira seminggu, sebulan, setahun, tak. Dia kira hari. Maknanya hari tu dia boleh makan, cukup makan dia, tu kira mampu. Apatah lagi kita tuan-tuan boleh beli handphone 2, boleh beli kereta 2. Malu kita. Sebab ada satu hadis, tapi sebagian ulama hadis kata ini mauquf. Dia bukan hadis Nabi, tetapi dia adalah ucapan daripada Abu Hurairah. Ni boleh ceklah dengan guru-guru hadis kita. Yang mana disebutkan, katanya Nabi sebut, tapi ada yang kata ini adalah Abu Hurairah sebut, siapa yang tak melaksanakan ibadah korban, Nabi ataupun Abu Hurairah kata jangan hampiri masjidku. Maknanya habis solat raya Aidil Adha, kamu jangan duduk sini, balik. Sebab seolah-olahnya tak nak melihat muka orang yang mampu tapi kedekut untuk melaksanakan ibadah korban. Kalau Nabi yang sebut hadis ni tuan-tuan, saya minta maaf sebab saya tak semak sungguh hadis ni daripada ucapan Nabi ataupun mauquf kepada Abu Hurairah. Kalaulah Nabi yang sebut tuan-tuan, seolah-olahnya Nabi tak nak nampak muka orang yang mampu tapi kedekut untuk melaksanakan ibadah korban. Nabi tak nak nampak. Kalau boleh habis solat raya, khutbah, kamu baliklah, jangan duduk sini dah. Tinggalkan masjidku. Ruang-ruang ini tinggalkan. Sampai ke tahap tu. Nak menunjukkan tuntutan. Sebab itu dalam mazhab Abu Hanifah meletakkan hukumnya adalah wajib. Okey, jadi sama-sama tuan-tuan, kita kena ambil bahagian. Tak dapat seekor, satu bahagian. Okey? Tak dapat satu bahagian, seekor. Okey. Okey, insya-Allah. Tapi mesti letakkan syarat dan dia bukanlah seumur hidup sekali. Itu paling minimum lah. Tapi sebaiknya adalah setiap tahun sekali. Mesti kita letakkan. Dan kalau nak cerita hukum hakamnya banyaklah. Okey. Menabung. Sebab macam sekarang PMP buat RM350 kan satu bahagian. Kalau ikut kiraan kita menabung sehari RM1 setahun. Mampu ke? Mampu. Makan hotel selalu. Kan? Makan tengah. Kononlah ini kalau ayat ini kasar macam itulah, tapi tak adalah, kita nak sedarkan diri kita. Ni bukanlah nak kata orang, tapi kita nak sedar diri kita. Menabung sehari RM1 dengan niat ini ibadah kita kepada Allah Taala. Besar ganjarannya. Jadi kita dah ulaslah berkaitan tentang mereka yang infak di jalan Allah ni, Allah Taala berhutang dengan kita dan Allah Taala pasti akan gantikan dengan gantian yang lebih baik. Okey, ini jaminan lagi. Kalau betul-betul beriman pada Allah Taala, pegang sungguh Jadi melaksanakan ibadah korban. Orang yang buat korban ada ibadah-ibadah sunnah dia. Apa dia? Iaitu janganlah, maknanya dia tahan diri dia daripada memotong rambut, potong kuku, bulu, misai janggut dan sebagainya daripada 1 Zulhijjah sampailah dia dah confirm yang haiwan korbannya telah disembelih. Baru dia boleh bercukur dan sebagainya. Afdalnya orang yang mengambil bahagian berkorban ni, paling afdal dia sembelih. Tapi kalau dia tak mampu, dia kena tengok haiwan sembelih dia. Okey, itu antara dua. Sebab itu kalau orang kata mana paling afdal, nak sembelih nak haiwan korban di tempat kita ataupun di luar negara. Yang afdalnya di tempat kita, di mana tempat kita solat raya tu. Itu paling afdal. Contohlah kita orang Perak, tapi kita duduk Subang. Kita teringat kampung kita ni. Kita pun korban dekat sana. Kalau orang cerita pasal afdal tak afdal, afdalnya di Subang, tempat kita solat raya. Kalau kita solat di Perak, Perak lah yang paling afdal. Okey, sebab dia yang paling afdal, kita yang sembelih. Tapi tak menjadi masalah. Sebab apa? Sekarang masalah dia ada yang mampu. Kalau di Malaysia satu bahagian sampai 700, kita pun tak mampu kan? Mungkinlah. Jadinya di luar negara ada alternatif.
sampai 350. Yang paling murah saya pernah jumpa, dia korban dekat, tak ingat, 250 paling murah satu bahagian. Lazana 250 itu paling murah. Takkan tak mampu. Maknanya 250 tu sepatutnya kita ambil kesempatan. Saya tak mampu buat yang lebih mahal, yang ini saya mampu. Kita usahakan. Mudah-mudahan dia menjadi penggerak awal sebelum kita dapat mampu korban seekor, bahagian-bahagian yang lebih mahal dan sebagainya. Okey, jadi tak payah cerita afdal tak afdal tu lah. Tapi ceritanya buat ataupun tidak. Yang penting permulaan ni mesti buat. Kita paksa diri kita. Kita allocate sikit kependapatan kita untuk buat ibadah korban. Baik tuan-tuan. Banyak cerita korban ni banyaklah. Nanti jemput seorang ustaz yang memang pakar ni. Ulas berkaitan dengan ibadah korban ni. Isu panas ni. Okey, jangan bagi upah kan, jangan bagi upah pada orang yang sembelih. Kan dia kan tukang sembelih. Jadi masjid nak mudah bagi upah ke tukang sembelih ni, dia bagi sebahagian. Orang lain dapat 1 kilo, dia dapat 2 kilo. 1 kilo sebab bahagian, satu lagi kilo tu sebab upah dia. Hukumnya adalah haram. Haram. Hukumnya adalah haram. Kalau nak bagi upah, bagi dia sudut duit selain daripada daging korban. Ini isu-isu yang selalu dibincangkan. Ini kena jelas. Haiwan korban boleh tak diberikan kepada orang bukan Islam? Kalau ikut mazhab Syafi'i memang tak dibolehkan. Tetapi ulama-ulama mazhab Syafi'i ada yang membenarkan. Sebab itu di Singapura ada yang membenarkan. Fatwa mufti wilayah pun ada yang membenarkan. Saya nak tanya Ustaz. Ustaz sebut tadi pasal afdal ni kan buat kat Malaysia kan. Dia contohnya kita buat kat Subang Jaya kan, Jaya tu kan. Kebanyakannya orang tu tak susah lah. Kan? Tapi kalau kita buat dekat macam Tanzania kan, Ustaz tu dia kata memang orang susah. Jadi macam mana Ustaz kata afdal tu ni? Baik, dia sebabnya sembelih di tempat kita tu adalah syiar. Kita kena hidupkan tempat kita tu. Walaupun memang kita tahu ni kawasan orang yang berkemampuan dan sebagainya. Syiar. Ini kita tak boleh nafikan daripada nas-nas hadis Nabi jelas. Cumanya saya katakan tadi, dia tak menolak juga kita boleh buat ibadah korban di luar negara. Sebab kita memberi peluang kepada orang lain untuk sama-sama melaksanakan ibadah korban. Kan? Dan dalam masa sama kita beri juga rezeki juga kepada orang yang macam Tanzania, mungkin orang-orang yang betul-betul susah kan, yang sangat memerlukan berbanding kita yang mungkin dah hari-hari makan daging. Jadi benda tu jangan dilihat pada afdal tak afdal lah, tapi lihat kita memberi ruang, lebih pada maslahah. Okey. Sebab itu perbincangan tu tak perlulah menjurus kepada afdal tak afdal. Tapi lebih kepada kita nak uruskan. Satu, bagi peluang kepada orang untuk buat ibadah korban dengan harga yang lebih murah. Satu lagi, kita nak beri juga peluang orang miskin di luar negara untuk dapat makan dan sebagainya. Itu antara. Tak pernah makan. Itulah yang kalau kita tengok pun di luar negara, saya pernah tengok orang makan kotak. Kotak-kotak yang orang hantar tu. Kan kita ada bagi sumbangan daripada Malaysia ke luar negara ni, di Syria sebagainya. Bila makanannya dah habis dah, bekalan makanan dah habis, yang tinggal hanya kotak-kotak. Kotak tu direbus dan dimakan. Sampai tahap tu. Sebab nak kata miskin sungguh. Sampai tahap tu. Sampai kotak pun dimakan. Sebab dah tak bekalan semua dah habis. Jadi itulah saya katakan, lihatlah pada masalah yang ni. Okey, kita ada keutamaan-keutamaan kita. Okey, baik. Apa pun tuan-tuan. Baik, kita sambung lagi. Bila ada ayat sumpahan, bila Allah bersumpah, artinya mesti ada jawabul qasam. Mesti ada apa benda yang Allah Ta'ala sumpahkan. Mesti ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak tekankan. Sebagian ulama mengatakan yang Allah Ta'ala tekankan pada ayat yang keempat. Qutila ashabul ukhdud. Kata Allah, binasalah, celakalah geng-geng ataupun orang-orang yang ashabul ukhdud, yang menggali parit ni. Tetapi sebahagian yang lain pula mengatakan sebenarnya dia merujuk kepada kalimah ayat yang merujuk kepada ayat yang ke-12. Jawabul qasam ni pada ayat ke-12, iaitu inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya balasan Allah itu adalah sangat-sangat pedih ataupun sangat-sangat berat. Okey, azab Allah itu sangat-sangat keras.
Maknanya bila Allah Ta'ala bersumpah dengan 3 sumpah yang pertama tadi, yang Allah Ta'ala nak tegaskan, sesungguhnya azab Allah itu adalah sangat-sangat berat. Merujuk pada ayat yang ke-12. Tapi, kalau kita tengok pattern Tuhan Allah, bila ada kalimah yang Allah Ta'ala bersumpah, selalunya jawabul qasam itu mesti ada huruf lam. Macam pada ayat 12 kan ada kalimah la syadid. Macam kita baca lah, wal as innal insa lafi. Ada lam kat situ. Kebiasaannya macam tu pattern dia. Okay, lafi khus. Okay, jadi sebab itu para ulama tafsir sebahagian mengatakan jawabul qasam tu pada ayat yang ke-12. Okey, apa pun tak apa tuan-tuan. Kita tengok pada surah ini Allah Taala berikan contoh tentang kisah ashabul ukhdud, iaitu orang-orang yang menggali parit dan Allah Taala binasakan. Allah Taala celakakan golongan ini. Saya sebutkan tadi surah ini adalah surah Makkiyah, zaman sahabat Nabi ditindas, dizalimi. Jadi antara satu motivasi, semangat, penguat kepada sahabat-sahabat Nabi ini, Allah datangkan cerita zaman sebelum mereka. Bukan kamu seorang sahaja yang pernah ditindas, dizalimi. Sebelum kamu, ada orang yang telah beriman pada aku pun mengalami nasib yang sama. Tapi lebih zalim lagi. Ini kita akan saksikan. Okey, baik. Tuan-tuan tengok ayat yang keempat. Para ulama tafsir ada bawa beberapa kisah. Katanya pertama, kalau daripada pandangan Ali bin Abi Talib, Ashabul Ukhdud ni iaitu merujuk kepada salah seorang daripada raja-raja daripada negara Parsi. Dia telah melakukan hubungan sumbang mahram dengan anaknya. Okey, ataupun dengan adiknya, berhubungan sumbang mahram, kemudian melahirkan seorang anak. Jadi raja ni telah panggil dia punya macam ulama-ulama zaman dia, keluarkan satu fatwa membenarkan hukum berkahwin dengan mahram. Okey, berkahwin dengan mahram, membenarkan. Jadi disebabkan itu, pendeta-pendeta dia ataupun ulama-ulama raja ni tak bersetuju. Dia kata ini hukum Allah yang meletakkan hukumnya adalah haram. Tapi raja sebab kepentingan peribadi dia kata halal sebab dia dah terlanjur. Sebab dia buat tu dalam keadaan dia mabuk. Jadi nak tutup malu dia kata, kita kata hukumnya dibenarkan. Jadi sebabkan raja ni tak bersetuju dengan pandangan ulama ni tak bersetuju dengan pandangan raja ni, maka raja ni telah gali satu parit besar, diletakkan api dalam parit tersebut dan dihumbankan ulama-ulamanya dalam parit tersebut. Maka kata Al-Hafiz Ibn Kathir, ini antara kisah yang dipanggil Ashabul Ukhdud. Kisah yang kedua pula daripada Ali juga, bahkan Abdullah bin Abbas membawa riwayat ini, dia kata merujuk kepada ada satu negeri namanya negeri Najran, berada di Yaman. Rajanya bernama Zunawas. Okey, Zunawas ni tuan-tuan, dia adalah raja yang beragama Yahudi. Rakyatnya adalah beragama Nasrani. Okey, beragama Nasrani, Nabi Isa lah agama Nasrani. Mereka agama Nasrani, mereka berakidah dengan akidah Nabi Isa alaihissalam. Maknanya Islam lah, mudah bahasanya Islam. Jadi pendeta ni, rahib ni, dia ada pengikut dia ramai. Zunawas paksa mereka untuk masuk agama Yahudi sebab agama Yahudi tak beriman dengan Nabi Isa. Okay, dia hanya terhenti beriman dengan Nabi Musa saja. Kisah ni tuan-tuan dalam riwayat kata dia 70 tahun sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, maknanya dekatlah dengan era zaman Nabi ni. Jadi Zunawas ni sebabkan rakyatnya yang beragama Nasrani ni tak nak ikut agama dia, agama Yahudi, jadi dia gali satu parit besar dan dia bunuh semua mereka yang beragama Nasrani ni di dalam api dalam parit tersebut. Ada riwayat kata yang dibunuh ni adalah seramai 12,000 orang. Ada yang kata dia bunuh seramai 20,000 orang. Zalim lah. Hanya kerana mempertahankan akidah saja. Bukan mengugut suruh jadi kudeta kan, suruh turun daripada tahta raja ni. Tak, dia tak kacau pun. Dia hanya beriman pada Allah. Tapi kerana iman tu, dia sampai dizalimi seperti itu. Okay, itu pandangan yang kedua lah. Pandangan yang ketiga pula, ada lagi kisah-kisah yang lain. Tapi pandangan yang ketiga ni berdasarkan daripada hadis Nabi. Jelas Nabi sebut dalam riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, daripada sahabat Nabi namanya Shu'aib. Bukan Abang Shu'aib lah. Shu'aib dia bawa satu hadis Nabi, cerita tentang ada seorang raja dengan seorang ahli sihir dia. Ahli sihir ni, dulu raja-raja, dia sangat memerlukan ahli sihir sebagai orang yang boleh
menjangkakan kedudukan dia, menjamin keselamatan dia. Jadi ahli sihir ni dah lama dengan raja, sampai satu masa dia dah tua dah. Okay, jadi bila ahli sihir ni dah tua, saya baca riwayat ni secara terjemahannya, saya baca satu-satu supaya nampak ceritanya. Tukang sihir ni bila dah tua, dia jumpa dengan raja, kemudian dia cakap dengan raja, "Wahai raja, usiaku semakin tua dan ajalku bakal tiba, maka carikan untukku seorang pemuda untuk aku ajari ilmu sihir." Maknanya dia dah tua, dia tahu umurnya bakal dia akan mati. Dia minta raja ni cari seorang pelapis, anak muda yang boleh belajar sihir, dan dia akan turunkan semua ilmu sihir dia pada pemuda tersebut. Jadi raja ni setuju. Raja ni kerahlah tentera-tentera dia, carilah mana-mana pemuda yang cerdas, yang bijak-bijak ni, supaya akan belajar ilmu sihir dengan ahli sihir istana ni. Cari-cari tuan-tuan, takdir Allah jumpa ada seorang budak kecil saja, budak ni kecil. Okey, bukan remaja tau, budak kecil. Dia ambil budak kecil ni tuan-tuan, bawa jumpa raja ni, dan raja ni pun setujulah untuk jadikan dia sebagai pelapis ahli sihir untuk istana. Baik. Maka raja itu pun menyerahkan kepadanya seorang pemuda yang kemudiannya diajari ilmu sihir. Di antara tukang sihir dan raja itu terdapat seorang rahib. Lalu pemuda itu mendatangi si rahib itu dan mendengar ucapannya. Maksudnya apa tuan-tuan? Ahli sihir istana ni buat kelas. Okay, dia buat satu kelas mengajar ilmu sihir kepada anak muda tu. Jadinya tuan-tuan, anak muda ni setiap kali dia nak pergi kelas ahli sihir di istana, dia akan melalui satu rumah, iaitu rumah seorang rahib, pendeta yang beragama Nasrani. Kisah ni berlaku zaman di antara Nabi Isa dengan Nabi SAW. Eranya dekat dengan zaman Nabi. Okey. Yang membuatkan anak muda ni tertarik sebab apa? Satu kampung tu, negeri tu, semuanya beragama menyembah raja. Tiba-tiba rahib ni agamanya dia tak sama ibadahnya macam penduduk-penduduk yang lain. Yang itu mendekatkan diri dia, macam tertarik. Jadi on the way daripada rumah dia nak pergi kelas kat istana ni, kelas ahli sihir ni, dia akan lalu dekat rumah rahib ni. Setiap kali dia lalu tuan-tuan, dia berhenti. Dan dia berbincanglah, berbual, sembang. Akhirnya dia tertarik. Disebabkan dia tertarik dengan ilmu rahib ni, yang beragama Nasrani, agama Nabi Isa AS ni. Disebabkan dia tertarik, dia jadi lewat pergi kelas ahli sihir. Bila dia lewat pergi kelas ahli sihir, dia pun lewat balik ke rumah. Okey, yang ni tuan-tuan, cerita ni tuan-tuan dengar macam, ya ustaz ni cerita dongeng ke apa? Ni cerita dalam hadis sahih ni. Ni cerita hadis sahih ni. Ni Nabi cerita ni, bukan saya cerita, Nabi cerita. Jadinya, nak jadi cerita, bila anak muda ni dia pergi kelas pendeta ni, automatik dia lambat pergi kelas ahli sihir. Bila dia dah sampai kelas ahli sihir kata kamu lambat, dan dia dipukul. Ahli sihir tu pukul dia, kenapa lambat, bla bla bla, dipukul. Bila dia balik, bila kelas mula lambat, habis pun lambat. Bila dia lambat dekat kelas ahli sihir dia pulang ke rumah, jadi dia pulang lewat. Dia pulang lewat, mak ayah dia pula pukul dia. Double pukul, 2 kali pukul. Jadi dia mengadu pada pendeta tu. Dia kata, wahai pendeta, sebabkan saya ni suka kelas awak ni, tapi disebabkan saya pergi kelas ini, jadi saya kena 2 kali pukul. Satu, saya terlewat pergi ke kelas pendeta, kelas ahli sihir. Satu lagi, saya terlewat pulang ke rumah. Jadi macam mana saya nak menjawab? Ahli sihir ni bagi satu cadangan. Helah lah. Dia kata, kalau kamu lewat pergi ke... pendeta ni bagi cadangan dia. Helah. Dia kata, kamu kalau pergi ke kelas ahli sihir, kalau kamu terlewat, kamu katalah, tadi saya keluar rumah lambat. Mungkin keluarga saya adalah urusan-urusan rumah tangga. Nanti bila kamu pulang ke rumah, kamu lewat pulang, kamu cakaplah, tadi ada extra kelas tadi. Mungkin ahli sihir tadi buat tuition lebih sikit, jadi lambat sikit. Bagilah alasan, helah macam tu. Dan pemuda ni follow, memang ikut. Okay, sebab dia nak selamat. Baik. Kemudian Nabi cerita lagi tuan-tuan. Satu hari, anak kecil ni dia nak pulang ke rumah dia. Nak balik ke kampung dia lah, daripada istana nak balik ke rumah dia. On the way dia balik rumah, tengok-tengok ada orang berkumpul dekat jalan utama. Okay. Saya bila baca hadis ni tuan-tuan, saya cuba bayangkan macam mana Nabi cerita dengan sahabat Nabi tau. Dia menarik perhatian sahabat-sahabat untuk dengar. Follow cerita ni. Sebab masa tu sahabat Nabi ni dalam keadaan tertekan, dizalimi. Ada dah sahabat kena bunuh dah syahid dah. Tiba-tiba datang cerita macam ni, Nabi cerita kan. Nabi kata, pemuda ni duduk dekat satu tempat,
jalan utama, tengok orang semua berkumpul. Tengok laluan tu ditutup. Kenapa? Rupa-rupanya ada satu haiwan buas. Ada haiwan buas tengah duduk dekat jalan tersebut. Jadi orang tak boleh lalu lintas. Jadi anak kecil ni tuan-tuan, dia ambil satu batu dan dia kata apa? Kalau benarlah Allah Ta'ala datangkan ilham pada dia. Dia kata, kalau benarlah ajaran pendeta ni, rahib ni betul, maka mudah-mudahan aku baling batu ni, matilah haiwan buas tu. Dia pun baling. Takdir Allah, batu tu jatuh, haiwan buas tu mati. Orang kampung tu boleh lalu jalan tu seperti macam biasa balik. Disebabkan tu tuan-tuan, dia meyakini yang dia berada di tempat yang benar bersama dengan rahib tersebut. Okay, jelas cerita dia? Boleh ikut ya. Baik, pendek cerita tuan-tuan, Nabi cerita lagi. Selepas peristiwa tu, orang dah kenal dia. Dia dah masyhur dah. Dialah yang menyelamatkan orang kampung terlepas daripada gangguan haiwan buas. Dan Allah Ta'ala berikan dia satu lagi kelebihan, iaitu dia boleh sembuhkan penyakit buta, sopak, kusta dan macam-macam lagi. Itu kelebihan dia. Dan nama dia jadi masyhur. Satu kampung dengar, satu negeri tahu dia ni tabib hebat dah. Dan ada salah seorang menteri raja tadi dengar cerita dia yang mana dia ni boleh sembuhkan penyakit buta, dan menteri itu adalah menteri yang buta daripada kecil. Okey, daripada kecil menteri itu buta. Jadi menteri ni jumpa dia. Dia kata, wahai anak muda, saya dengar awak ni boleh sembuhkan penyakit buta, betul ke? Kemudian apa anak kecil ni kata? Yang saya tak mampu menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Tuhan. Okay? Yang menyembuhkan adalah Tuhan. Siapa Tuhan? Dia pun katalah, itu adalah Allah. Jadi menteri ni akhirnya masuk Islam juga. Dan disembuhkanlah mata dia. Okay, mana syarat nak sembuh, kamu kena beriman dulu, kemudian baru saya sembuhkan kamu. Baik, sebelum saya terlupa tuan-tuan, sebelum menteri ni jumpa pemuda ni untuk disembuhkan, bila pemuda ni berjaya menghancurkan haiwan buas tadi tu, esok harinya dia jumpa dengan pendeta tu. Dia kata, wahai pendeta, semalam saya bacalah doa, saya berniat kalau saya baling batu ni mampu membunuh haiwan buas, maknanya kamu berada di pihak yang benar. Dia cakap dengan pendeta tu. Rahib tu kata apa? Sebenarnya kamu lebih mulia kedudukan kamu daripada aku. Maknanya Allah angkat darjat kamu lebih hebat daripada aku. Tapi kamu kena ingat, kamu akan menempuh ujian-ujian yang berat selepas ini. Maknanya kamu dah duduk satu tingkatan dalam hidup kamu akan menghadapi ujian yang berat. Satu je syarat, kamu jangan bocorkan rahsia, aku adalah guru kamu. Itu saja syarat dia. Pendeta tu punya syarat. Okey. Kemudian barulah masuk cerita yang menteri tadi minta disembuhkan matanya. Bila menteri itu beriman, anak kecil itu pun berdoa pada Allah, disembuhkan mata buta menteri itu. Menteri itu pun dah sembuh dan dia pergi istana macam biasalah. Raja jumpa menteri itu dalam keadaan terkejut. Kamu sebelum ni buta kan? Tiba-tiba kamu dah celik balik. Siapa yang sembuhkan kamu? Menteri itu kata apa? Rabbi, Tuhanku. Kemudian raja ni tanya balik, adakah Tuhan selain aku? Sebab raja tu bagi penduduk negeri tu kata Tuhannya adalah raja tu. Jadi raja tu pun terkejut, aku tak sembuhkan kau, tiba-tiba kau kata Tuhanku. Adakah Tuhan selain aku? Apa kata menteri ni? Rabbi wa rabbuka Allah. Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhanku, Tuhan kamu adalah Allah. Jadi kerana raja ni marah, berang dengan ucapan menteri dia pun zalim, pukul, seksa, jatuhkan hukuman pada menteri dia. Jatuh hukuman tuan-tuan, akhirnya menteri ni tak tahan, dia pun bocorkan rahsia lah. Dia kata, yang menyembuhkan aku, yang mengajarkan aku ilmu ini adalah ada budak kecil ni, Al-Ghulam. Hadis sebut Al-Ghulam. Ni budak kecil ni yang ajarkan aku. Jadi tuan-tuan, dipanggillah budak kecil ni jumpa dengan raja. Raja pun seksa budak kecil ni. Seksa, bagi tahu siapa yang ajarkan kamu ni ada Tuhan selain aku. Seksa punya seksa tuan-tuan. Akhirnya budak kecil ni pun terpaksa cakap, yang mengajar aku adalah Ar-Rahib yang berada dekat sini ni. Kat kampung kita ada seorang rahib ni, pendeta ni. Pendeta ni pun datanglah. Bila dia datang tuan-tuan, raja tak cakap banyak. Apa raja buat? Dia gergaji daripada kepala atas ni, sampailah ke bawah dalam keadaan terbelah. Tuan-tuan baca hadis, tuan-tuan boleh nampak. Nabi sebut jelas, bukan saya tambah-tambah, cerita ni jelas. Gergaji daripada atas sampailah ke bawah. Yang ini tuan-tuan menjadi semangat pada sahabat Nabi. Kamu ada yang ditindas, ditimpak batu, dijemur, diseksa. Orang dahulu mempertahankan akidahnya sampai digergaji daripada atas. Hidup-hidup digergaji, bukan dibius, digergaji hidup-hidup. Tak cukup rahib ni digergaji,
Menteri itu pun digaji lagi sekali. Maknanya 2 orang dibunuh oleh raja tersebut hanya kerana mempertahankan akidah. Sedangkan dua-dua ni tak ganggu langsung tahta raja tu. Tak ada pun ada pakatan nak hancur, nak turunkan jawatan raja. Tak ada orang kacau pun. Tapi kerana akidah saja. Yang ini tuan-tuan boleh lihat pada zaman kita. Kisah ni Allah Ta'ala sebut. Dan Al-Hafiz Ibn Kathir kata apa? Kisah ni bukan cerita tentang ni saja, tapi kisah ni terlalu banyak. Dalam setiap zaman ada saja kes-kes yang seperti ini. Yang ini tuan-tuan ada hikmah dia. Nanti hujung surah Al-Buruj ada yang Allah Ta'ala nak messagekan. Kenapa orang Islam diseksa macam tu? Kenapa Allah tak bantu kita? Ada message yang ada kita sentuh. Baik, kemudian bila dua ni, menteri dah mati, pendeta dah mati tuan-tuan. Kemudian anak kecil ni Allah Ta'ala anak kecil ni dipanggil oleh raja. Dan raja ni kerana marah, dia kata apa? Wahai tentera-tentera, ambil budak kecil ni, bawa naik atas gunung, campak daripada atas gunung, biar dia mati. Jadi bawalah anak kecil ni naik atas gunung nak dicampakkan. Anak kecil ni doa pada Allah, Allahumma kfini fihim bima syi'ta. Wahai Allah, cukuplah bagi aku untuk aku serahkan orang ni kepada engkau. Maksudnya ikut engkau lah kau nak buat apa. Allah Ta'ala goncangkan bukit tu sampai semua tentera yang bawa budak kecil ni jatuh, mati. Dan budak kecil ni selamat. Dia selamat tuan-tuan. Dia turun daripada bukit, dia balik istana balik. Dia kan balik rumah, balik istana. Dia tunjuk depan istana yang dia dah selamat. Yang raja ni terkejut. Dia kata, apa yang dah berlaku pada tentera-tentera yang bawa engkau tadi? Dia pun cerita, tadi dah kena humban daripada gunung. Bukan aku kena humban, dia orang kena humban. Raja ni tak puas hati lagi tuan-tuan. Dia kerah lagi satu lagi kumpulan tentera dia. Bawa naik kapal, humbankan di atas kapal, masuk dalam laut. Okey. Jadi bawalah naik atas kapal tuan-tuan. Sekali lagi anak kecil ni doa, Allahumma kfini fihim bima syi'ta. Yang ni tuan-tuan bolehlah kalau tuan-tuan dalam keadaan susah, tuan-tuan boleh baca doa ni. Minta pertolongan daripada Allah Taala. Allahumma kfini fihim bima syi'ta. Nanti saya tulislah. Nanti tulis. Okey. Jadinya bila dah dibaca ni tuan-tuan, Allah Ta'ala datangkan ribut taufan. Nabi kata ribut taufan datang, bergelora lautan ni, ombak-ombak semua naik. Jadi semua tentera dalam kapal ni semua terhumban masuk lautan. Yang anak kecil ni selamat. Dia pun pulang balik ke istana, tunjuk muka depan raja dia. Raja pun terkejut. Macam mana kau selamat ni? Jadi raja ni dah mula jadi taksub dengan budak ni. Okay, ni Allah Ta'ala punya kerja ni. Dia jadi taksub. Macam mana kau boleh selamat? Aku dah hantar tentera ramai-ramai ni. Jadi budak ni Allah ilhamkan satu ucapan. Dia kata, wahai raja, kalau kau nak bunuh aku, kau dengar cakap aku. Raja dengar cakap dia tuan-tuan. Apa yang dia suruh? Iaitu kamu ambil busur panah satu ni daripada beg dia ni, dan kemudian kau panah di kepala aku ni. Dalam hadis tu disebut as-sudu. Sudu ni dekat sini. Kita kan ada tengkorak ni, kat sini ada macam lembut sikit kan? Di sini. Kamu panah dekat sini. Ada yang kata as-sudur di dada, hanya bukan di dada, di kepala. Panah dekat sini. Kamu panah, masa kamu tarik tu, budak ni kata apa? Yang bunuh aku bukan orang lain, bukan tentera, tetapi aku nak kamu raja yang lepaskan panah tu. Kamu sebut kalimah Bismillah Rabbil Ghulam. Masa kamu tarik panah tu nak lepas, kamu sebut Bismillah Rabbil Ghulam, dengan nama Allah Tuhan pada budak ni. Ini Allah ilhamkan budak ni supaya cakap macam tu. Jadi raja ni kumpulkan dia punya rakyat dia satu negeri, duduk kat satu padang besar. Bukan padang besar Perlis tu satu padang besar ni, luas, kumpul ramai-ramai, dan dia buat ikut cakap budak tu. Dia ambil satu anak panah, dia lepaskan tepat kena sini tuan-tuan dengan ucapan Bismillahirrabbilghulam. Bila dia lepas tuan-tuan, sampai je di sini, budak tu tekup tangan dia dengan anak panah tu di tengah tangannya. Kemudian dia terus rebah, jatuh. Dan kata Nabi SAW, seluruh penduduk kampung negeri tu yang saksikan peristiwa tu semua kata amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam. Kami beriman dengan Tuhan budak tu, kami beriman dengan Tuhan budak ni, kami beriman dengan Tuhan budak ni. Automatik satu negeri beriman dengan Allah Taala. Itu kisahnya. Tak habis lagi tuan-tuan ceritanya, panjang ceritanya kan, hadis ni panjang. Tak habis lagi ceritanya, kata Nabi SAW, menteri-menteri yang berbaki yang lain ni, yang masih lagi kufur ni, dia kata, wahai raja, kamu saksikan benda yang paling kamu takuti sekarang dah terjadi. Satu negeri beriman dengan Tuhan budak tu. Automatik, budak tu tak tahu apa pun, kan dah beriman dah. Apa yang kamu buat? Raja ni jadi naik lagi berang dia. Dia gali parit sebesar-besarnya, dia letakkan api, dibakar,
Ada yang kata dibakar lebih kurang sebulan, maknanya api terlalu bahang, terlalu panas. Kemudian dihumbankan. Dalam riwayat kata, sebahagiannya kata 70,000 manusia dihumbankan dalam parit tersebut. Itu yang disebutkan gelaran Ashabul Ukhdud. Ni orang-orang yang duduk gali parit ni. Diletakkan api, dicampakkan 70,000 orang. Dan kata Nabi SAW, yang dicampakkan tu beratur, berbaris untuk dibuang, dicampak, dihumbankan. Dalam nas hadis Nabi sebut dicampak, bukan dilompat. Dia duduk seorang-seorang dicampakkan. Masuk dalam api tu tuan-tuan, sehinggalah ada seorang ibu bersama dengan anak kecil, bayi lagi, kecil lagi, tengah duduk dikendong lagi. Ibu tu teragak-agak macam nak lompat ke tak nak lompat ke tak nak. Tapi anak kecil dia Allah Taala takdirkan bercakap. Dia kata, wahai ibu, kita alal haqq, kita berada di atas jalan kebenaran. Terkejun. Jadi ibu ni pun terkejun dengan anak-anak dia sekali. Yang terbunuh dalam cerita ni tuan-tuan, sebagai riwayat kata seramai 70,000 orang. Tuan-tuan bayangkan. Baik. Tuan-tuan tengok ayat yang berikutnya. Tuan-tuan nampak riwayat Imam Muslim. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ayat kelima Allah Taala sebut an-nari dzatil waqud, iaitu dan api yang menyala-nyala. Maknanya dibakar api itu besar tuan-tuan. Kemudian idhum 'alaiha qu'ud. Lagi jahat tuan-tuan, Allah Taala cerita perangai dia ni. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk berhampiran dengan parit tersebut. Dekat sini tuan-tuan ada dua tafsiran. Tafsiran pertama iaitu ada yang mengatakan orang yang beriman dengan Allah ni, yang 70,000 orang ni, sebelum diterjun dalam tu, dia duduk berhampiran dengan parit tu. Maknanya seolah-olah macam disalai lah. Ramai-ramai duduk, dikenakan bahang api tu dulu. Maknanya terbakar, mungkin dah melecur dan sebagainya. Dah dalam keadaan dia azab macam tu, baru dicampak masuk dalam parit. Itu pandangan yang pertama. Tapi pandangan yang kedua, yang menjadi pegangan Al-Hafiz Ibn Kathir, dia kata idhum 'alaiha qu'ud tu maksudnya raja dengan menteri-menteri yang kufur, dia bersantai-santai tengok orang yang beriman, rakyat yang beriman dengan Allah ni dicampakkan seorang-seorang dalam keadaan dia suka. Maknanya tuan-tuan, seorang-seorang kena campak masuk dalam api ni, raja tu macam tengok bola, macam ramai-ramai duduk tengok satu hiburan yang menggembirakan dia. Itu yang Allah Taala sebut dalam ayat yang ke-6. Tuan-tuan boleh nampak betapa zalim dan jahatnya orang yang buat macam ni. Okey? Dia boleh bersuka-suka, bergembira dengan kesakitan orang lain. Sebab itu tuan-tuan, saya tak berapa gemar. Dulu kan ada cerita di TV kan, funniest video daripada Amerika kan. Funniest video yang orang tu terjatuh daripada tu, dia jadi lucu kan. Saya kalau tengok, saya tak bagi anak tengok. Sebab kita membudayakan orang sakit, derita, kita ketawakan dia. Kalau dia buat macam ada yang macam orang buat apa, prank-prank tu adalah yang lucu-lucu, boleh lah. Tapi kadang-kadang prank ni guraunya kadang sampai tahap kasar, sampai mencederakan, sampai memalukan. Benda ni sepatutnya jangan. Ini bukan budaya agama kita. Okey? Macam funny video tu, tergolek lah, naik kereta jatuh budak. Ini itu bukan budaya yang sihat. Okey? Kalau tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan boleh kawal diri, silakanlah. Tapi untuk anak cucu jangan lagi. Okey? Baik. Jadi raja ni duduk tengok orang menderita, dia gembira. Ini Allah Taala sengaja sebutkan, nak cerita zalim sungguh dia ni. Kemudian tuan-tuan, kata Allah Taala, wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka terhadap apa yang mereka perbuat atas orang-orang yang beriman adalah menyaksikan. Maknanya dia bukan sekadar duduk, tapi duduk dalam keadaan dia tengok dan dia bergembira dengan hukuman dahsyatnya siksaan ke atas orang-orang mukmin tersebut. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Ada satu lagi riwayat tuan-tuan daripada Umar Al-Khattab. Budak Al-Ghulam ni tuan-tuan, riwayat ni ada disebutkan dalam tafsir, cuma biasalah ada tafsir ni membawa riwayat-riwayat yang Israeliat lah. Katanya pada zaman Umar Al-Khattab, ada seorang budak ni, ada satu perkuburan ni telah digali tanahnya. Sebab mungkin dia nak buat, tak tahulah, adalah mungkin benda-benda yang berkaitan dengan kemudahan awam kot. Jadi digali satu parit ni, dan dia tergali ada satu perkuburan, yang mana dalam kubur tu ada seorang lelaki yang jenazahnya dalam keadaan tangannya menutup ni, tekup tangan dia macam ni. Sama macam keadaan budak tadi yang mati dalam keadaan dia tekup tangan dia macam ni.
Jadi ini cerita zaman Umar Al-Khattab ni, pada zaman dia. Maksud zaman dah Nabi SAW wafat. Jadi bila orang angkat tangan jenazah tu macam ni, darah tu masih lagi mengalir lagi. Kemudian dilepaskan, tangan tu tutup lagi dan darah tu berhenti. Kemudian ditarik lagi tangan tu, keluar lagi darah, memancut darah tu. Kemudian dilepaskan, jenazah tu tutup tangan dia macam ni. Dan cerita tu sampai kepada Umar Al-Khattab. Dan Umar Al-Khattab kata apa? Jenazah tu disempurnakan dan dikebumikan seperti biasa. Jangan buka lagi dia punya perkuburan dia. Maka sebahagian ulama kata mungkin yang berlaku pada peristiwa itu, itulah gulam, budak kecil yang dalam peristiwa Ashabul Ukhdud yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ini zaman-zaman dahululah, yang kadang-kadang diceritakan oleh Nabi, tapi sahabat-sahabat Nabi menjadi saksi peristiwa-peristiwa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Ini disebutlah dalam kitab-kitab riwayat sirah, dalam kitab tafsir. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ayat yang ke-8, ke-9 dan juga ayat yang ayat yang ke-8 dan ke-9 ni Allah Taala cerita, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka ni melakukan perkara-perkara yang kejam, melainkan hanya orang yang dizalimi itu illa an yu'minu billah, hanya kerana iman pada Allah sahaja. Yang mana Allah tu adalah Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Hamid, dan juga yang maha terpuji. Dia tak ada apa-apa pun, tidak mengganggu masyarakat pun, tak menyusahkan orang lain. Dia hanya beriman pada Allah Ta'ala saja. Itu menjadi sebab kenapa dia dihukum sedahsyat dan sezalim itu. Situasi Ashabul Ukhdud samalah dengan zaman Nabi SAW. Jadi sahabat-sahabat Nabi dengar maklum maknanya kita ni ada orang yang seperti kita sebelum-sebelum ni, dan telah menjadi saksi. Mereka, peristiwa hidupnya dah menjadi rekod dalam Quran, dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni bila diseksa, dia tak rasa takut sangatlah. Sebab dia nampak orang yang macam ni pun dah pernah berlaku sebelum mereka dan dimuliakan oleh Allah. Kalau mereka dizalimi dan mesyahid, Allah Ta'ala akan tetap muliakan. Dan kita sendiri jadi saksi. Sahabat-sahabat Nabi yang kita tak pernah jumpa, tak pernah kenal, cerita mereka diseksa. Sumayyah, kan, Ammar bin Yasir. Sampai hari ni kita boleh tahu nama mereka. Bahkan diberikan nama anak-anak kita dengan nama-nama mereka. Jadi kita pun ambil inspirasi itu. Kalau kerana pertahankan agama, walaupun dizalimi, disakiti, tuan-tuan buat. Sebab Allah Ta'ala janji dengan kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey? Baik. Jadi Allah Ta'ala kata, kerana mereka beriman dengan Allah, Al-Aziz, Al-Hamid. Sengaja Allah Ta'ala sebut namanya adalah Al-Aziz, yang maha perkasa. Sebab apa? Allah Ta'ala nak simpulkan, orang yang benar-benar beriman kepada Allah, hatinya tidak ada kegerunan kepada musuh-musuh Allah. Sebab yang paling dia takut adalah Allah yang Al-Aziz, yang maha perkasa. Kamu datanglah ancaman macam mana pun, hukuman macam mana pun, undang-undang yang berat mana pun, aku tetap taat pada Allah. Sebab Allah adalah Al-Aziz, bukan makhluk, bukan raja dan sebagainya. Itu sebab Allah Ta'ala sebut namanya Al-Aziz. Dan Allah juga adalah Al-Hamid, yang maha terpuji. Kemudian Allah Ta'ala sebut ayat ke-9, Allazi lahu mulkus samawati wal ard. Dan dialah Allah yang memiliki kerajaan langit dan juga bumi. Sengaja Allah Ta'ala sebut, sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu, kalau Quraisy yang menzalimi kamu adalah Abu Jahal, dia hanya menguasai Mekah. Allah raja langit dan bumi. Mana lebih kamu takuti? Yang mana lebih kamu taati? Sudah tentu kepada Allah Ta'ala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah akan menjadi saksi atas tiap-tiap sesuatu yang berlaku di atas muka bumi Allah. Maknanya, kamu dizalimi, kamu diseksa, setiap inci, semuanya Allah tahu, dan Allah Ta'ala akan balas nanti pada hari akhirat. Ini jaminan, janji daripada Allah Ta'ala. Kalau kita betul-betul duduk dalam keadaan orang Islam yang berada di zaman Quraisy ni, tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan lebih menghayati. Sebab kita rasa derita kita, orang tak boleh cerita. Kita tak boleh cakap susah tu macam mana. Tapi bila kata Allah tahu, kita akan serah bulat-bulat pada Allah Ta'ala. Kita tahu yang Allah Ta'ala akan membalas apa yang kita buat, dan Allah Ta'ala akan menghukum siapa yang menzalimi kita kerana iman kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey? 9 ayat pertama ni, tuan-tuan, menjadi kelegaan pada sahabat-sahabat Nabi, semangat pada sahabat-sahabat Nabi SAW. Okey, baik. Tuan-tuan boleh ikuti? Tahan lagi? Boleh. Baik, kita masuk ayat yang ke-10. Allah Ta'ala sebutkan, Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat
thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya orang yang melakukan penindasan kepada orang mukmin lelaki dan mukmin perempuan, thumma lam yatubu, dan kemudian mereka tidak bertaubat kepada Allah, falahum azabu jahannam, bagi mereka azab jahannam, dan bagi mereka adalah azab api yang membakar. Ayat ni adalah satu ancaman kepada mereka yang menjadi musuh Allah Ta'ala, yang menzalimi orang mukmin. Ayat ni adalah ancaman. Tapi menariknya tuan-tuan, kata Hasan Al-Basri, ayat ni adanya sifat Rahman dan Rahim Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala ada sebut kalimah Allah ni adalah Al-Ghafur wal-Wadud, Al-Ghafurul Wadud, pada ayat yang ke-14. Allah ni pengampun dosa, dan Allah ni adalah Al-Wadud, yang maha penyayang. Kenapa tuan-tuan? Sebab Allah Ta'ala kata apa? Tadi raja yang zalim ni, yang pergi bakar orang mukmin 70,000, bukan seorang tuan-tuan, 70,000 ni, dan dia gaji kepala rahib dan kepala menteri dia ni, sangat zalim ni. Allah Ta'ala letakkan syarat, kalau dia taubat, Allah ampunkan. Tuan-tuan bayangkan, ada orang depan mata kita tembak kepala kawan kita, boom. Bukan seorang, dua orang dia tembak. Tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh maafkan ke tak? Tak. Kalau dia kata, saya dah taubat dah, saya dah insaf dah, kita mesti ada perasaan syak, kita mesti ada perasaan marah. Kamu perangai macam binatang, contohlah, kita akan cakap macam tu. Tapi tidak pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, kalau kamu taubat, kamu tak akan dimasukkan dalam neraka Jahannam, kamu tak akan dibakar. Sedangkan yang kamu bunuh tadi 70,000. Itu namanya sifat pengasih Allah ni, sangat-sangat luas kepada hamba dia. Kalaulah dosa seberat itu pun Allah mampu maafkan, apatah lagi dosa-dosa yang kecil. Sebab itu kita jangan sekali-kali putus asa dengan rahmat Allah. Ini pandangan daripada Hasan Al-Basri. Kadang-kadang kita tak perasan ayat itu, tapi Hasan Al-Basri melihat daripada kacamata yang berbeza. Dia kata, sebab itu Allah Ta'ala sebut thumma lam yatubu, kemudian mereka tak bertaubat. Maksudnya Allah Ta'ala letak syarat, nak bebas azab, bertaubat. Kalau tak taubat, aku masuk dalam api neraka Jahannam. Tapi kalau kamu taubat, aku bebaskan, walaupun kamu melakukan kejahatan, kezaliman yang maha dahsyat. Itu sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ayat yang ke-11 kata Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Manakala bagi orang mukmin yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka syurga yang akan mengalir sungai-sungai di bawahnya. Maknanya tuan-tuan, Allah Ta'ala seolah-olahnya nak memberi satu kekuatan kepada orang yang bakal dizalimi ni, yang ditindas. Kalau kamu ditindas, kalau kamu mati sekalipun selepas ini, tak apa, cukuplah Allah Ta'ala meredakan dengan kalimah nikmat-nikmat syurga yang bakal disediakan nanti dekat akhirat. Sebab kematian tu sementara, sakit tu sekali je, lepas tu kamu bebas, kamu akan bertemu dengan janji-janji Tuhan kamu. Okay? Kamu akan dibebaskan dan akan bertemu dengan janji-janji Tuhan kamu. Jadi tempuh saja azab yang seketika untuk nikmat yang selama-lamanya. Kita yang dengar ni pun kita rasa lega tuan-tuan. Macam kita lah, ibu bapa selalu pesan pada anak-anak, ni nak ambil SPM ni, tak apa bang, abang study je 6 bulan. Habis 6 bulan, habis SPM, abang nak tonggang terbalik, terpulang lah. Nak main game, main lah. Nak tengok cerita Korea, tengok lah. Contoh, kita kan parents selalu nasihat macam tu kan. 6 bulan tu kita kata, ni kritikal, hadapi je, lepas tu lega. Macam tu seolah-olahnya Allah Ta'ala nak bagi tahu, ni syurga yang aku sediakan untuk kamu, ini adalah satu kenikmatan. Kamu tempuh je kematian yang tu kerana pertahankan akidah. Lepas itu, kamu akan duduk di nikmat yang selama-lamanya. Kita rasa apa tuan-tuan? Kita akan rasa lega. Dan itu yang Allah Ta'ala sampaikan pada ayat ini. Dan Allah Ta'ala kata apa? Zalikal fawzul kabir. Inilah kejayaan yang paling besar. Kenapa tuan-tuan? Mana tak besarnya kejayaan ini tuan-tuan? Sebab orang yang menghadapi ni, dia akan mendapat dua kejayaan. Pertama, kematian dia di dunia mempertahankan akidah akan menjadi kejayaan bagi orang mukmin. Sebab apa? Kematian dia akan menjadi teladan kepada orang mukmin generasi yang berikutnya. Kamu bunuh seorang mukmin, melahirkan 100 mungkin mukmin yang lebih kuat lagi. Sebab ni teladan kita. Kita tengok Sumayyah dibunuh, ramai lagi Sri Kandi Islam yang lain mempertahankan akidah. Sebab apa? Kita ada contoh teladan kita. Jadi Allah Ta'ala kata, ini kejayaan yang besar. Sebab pertama, kejayaan kamu menjadi teladan kepada generasi berikut untuk mencontohi kamu. Pertahankan akidah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pun tuan-tuan, bila baca cerita perang Nabi, sahabat Nabi syahid dalam peperangan, kita jadi naik semangat.
setakat nak solat subuh berjemaah apalah sangat, sahabat Nabi berperang angkat senjata kan. Sampai ditikam Hamzah, ditembus perutnya masa apa Wahsy baling tombak tu, lembing tu masuk dia punya lembing dalam perut Hamzah ni, tembus belakang. Kata Wahsy, usus Hamzah tu keluar sekali isi perut tu, tembus ke belakang. Kita dengar, kita taklah sampai ke tahap tu dahsyatnya untuk pertahankan agama kita. Hanya sekadar kita menjaga ibadah kita, menjaga akhlak kita. Itu kita punya kerukunan sekarang, menjaga akidah. Dia menjadi teladan kepada umat-umat yang generasi berikutnya. Jadi kata Allah, itu kejayaan yang pertama. Kejayaan yang kedua, iaitu kamu akan memperolehi kenikmatan yang abadi selama-lamanya di akhirat. Jadi orang Islam tidak ada satu pun kerugian hanya kerana mempertahankan akidah. Takkan ada kerugian. Okay? Dia tetap adalah kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, ayat yang ke-12 tuan-tuan. Allah Taala kata apa? Inna batsha rabbika lasyadid. Sesungguhnya balasan Tuhan kamu lasyadid, adalah sangat-sangat keras. Okey, azab Allah sangat-sangat pedih dan sangat-sangat keras. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Dan Allah itu adalah Tuhan yang memulai dan yang mengulang kembali. Maknanya apa? Sebahagian pandangan ulama kata Allah Ta'ala yang menciptakan kita daripada tak ada kepada ada, dan dia boleh mengembali ciptaan kita iaitu pada hari kiamat. Ada juga yang mengatakan, contoh, kalau saya baca dalam tafsir Az-Zahar, Buya Hamka bagi contoh, kekuasaan Allah Ta'ala ni kita boleh nampak. Contohlah, kita makan durian tuan-tuan. Sekarang musim durian kan? Ada yang tak boleh makan durian kan? Semua makan durian ya? Kita makan apa? Blackthorn duri hitam. Durian tu dia kata, contoh, ni Hamka dia bawa contoh biji durian. Dia kata kalau kita makan durian, dah tinggal biji, campak Allah Ta'ala boleh tumbuhkan biji durian tu jadi satu pokok, kemudian menghasilkan ribuan lagi buah durian yang lain. Sedangkan dia hanya sebiji saja. Sebiji saja. Di situ adanya Allah Ta'ala. Okay? Kalau itu pun Allah Ta'ala mampu buat, jangan ceritalah kita sebagai manusia yang lebih kompleks. Allah Ta'ala lebih lagi boleh kembalikan penciptaan dia. Dia yang memulakan kita, dan dia boleh mengulangi penciptaan dia. Okay? Pada hari kiamat. Kemudian ayat yang ke-14 kata Allah, wa huwal ghafurul wadud. Allah itu Maha Pengampun, dalam masa yang sama Allah itu jugalah yang Maha Penyayang. Semua dosa yang kita lakukan, termasuk kisah tadi itu Ashabul Ukhdud, dia taubat, Allah boleh ampunkan dosanya. Dan itulah menjadi bukti Allah itu adalah Al-Wadud, yang Maha Penyayang. Tuan-tuan, kalau ada anak lelaki, cucu lelaki, sesuai bagi nama Abdul Wadud. Tapi orang tak suka kan nama macam tu kan? Ingat Aminah Wadud nanti kan? Abdul Wadud, Abdul Matin. Kadang orang tanya, nak bagi nama anak lelaki ni apa? Saya tak tahu nak bagi nama. Sebenarnya banyak nama. Kita je tak ada anak seramai itu. Paling tidak 99 nama Allah tu dah cukup dah. Abdul Rahman, Abdul Matin, Abdul Wadud, Abdul Ghafur, banyak sangat. Itu antara nama-nama yang terpuji. Okay. Dia tanya, boleh lah Abdul Mutakabbir tu, kalau kita Abdul Jabbar kan, itu nama-nama yang maha sombong. Tapi dia mesti dipangkalkan dengan Abdul. Tapi kita pula bila dah nama macam tu, panggil tak panggil Abdul, Bedul pula panggil kan. Bedul kita panggil tu. Kan? Itu silap kita. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ayat yang ke-15, ini yang menarik. Allah Ta'ala sebut apa? Dzul Arsyil Majid. Allah itu dia adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dzul Arsy, yang memiliki arash, yang Al-Majid. Baik, kalimah Al-Majid kalau baca dalam tafsir Ibnu Katsir, dia kata apa? Al-Majid ni ada dua bacaan. Satu Al-Majidu, dal tu berbaris depan. Ada juga yang membaca Al-Majidi, di tu berbaris bawah, dal tu berbaris bawah. Kalau kita yang membaca Arsyil Majidu, macam baris yang tuan-tuan tengok dalam Quran kita tu, itu bererti Allah yang Maha Penyayang, Maha Pengasih ni, dia memiliki arash. Dan Al-Majid itu bermaksud terpuji kembali kepada Allah. Maknanya Allah itulah Tuhan yang Maha terpuji. Kalau yang membaca kalimah Dzul Arsyil Majidi, dal berbaris bawah, itu maksudnya Allah Ta'ala memiliki arash yang terpuji. Dua-dua tu benar. Ini kalau ilmu qiraat lah. Ada orang baca Majidu, ada kata Majidi. Saya ulangi sekali.
Kalimah yang kita tengok sekarang ni Al-Majidu kan dalam Quran kita. Maknanya kalimah Al-Majid maksudnya yang maha terpuji. Siapa yang terpuji? Merujuk kepada Allah yang maha terpuji. Kalau orang yang membaca Al-Majidi, maknanya yang terpuji di situ kembali kepada Arash Allah Subhanahu wa taala. Al-Arshil Majidi. Itulah. Tapi dua-dua tu boleh dibaca. Okey. Kenapa saya tekan sini tuan-tuan? Dia ada kaitan nanti di hujung nanti. Okey. Tuan-tuan berikut. Tengok lagi. Harap-harap boleh tahan sikit lagi tuan-tuan. 17 sampai 22 sikit lagi. Allah Ta'ala bawa cerita lain pula. Kata Allah Ta'ala, hal ataka hadithul junud. Apakah sudah datang cerita kepada engkau wahai Muhammad? Hadithul junud, cerita tentang tentera-tentera. Tentera siapa ya? Fir'aun wa Thamud. Cerita tentang tentera Fir'aun dan tentera Thamud. Thamud ni siapa? Tentera Nabi Saleh AS. Jadi ada kaum Ad, Nabi Hud, Samud, Nabi Saleh AS. Kenapa Allah Ta'ala tiba-tiba cerita tentang tentera ni? Sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu tentera ni adalah organisasi yang tersusun, lengkap, barisan yang sangat sempurna. Kan orang nak pergi perang kan? Dia punya persiapan dia, susunan dia. Allah Ta'ala kata, yang ini barisan manusia yang paling sempurna. Maknanya lengkaplah. Fir'aunnya tentera ratusan ribu. Samud pun macam tu juga. Allah binasakan macam tu je. Allah hancurkan macam tu je. Tidak ada apa-apa pun di sisi Allah Ta'ala. Dibinasakan dan dihancurkan. Tidak ada satu pun kesusahan bagi Allah Ta'ala. Sebab itu, saya ulang lagi sekali. Tengok ayat pertama tadi. Was-sama'i dzatil buruj. Demi langit yang memiliki buruj. Ada yang kata gugusan bintang. Tapi kenapa Allah Ta'ala memilih kalimah buruj? Sebab saya sebutkan tadi, dia juga dalam bahasa Arab bermaksud kubu ataupun benteng. Kalaulah kamu menghadapi tentera, kerajaan, ataupun orang-orang yang penguatkuasa yang menindas kamu, menzalimi kamu kerana mempertahankan akidah, walaupun tentera dia ramai macam mana pun, kamu kena ingat, kamu ada Tuhan yang memiliki tentera berada di langit. Macam itu salah keadaan yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Okey. Dan Allah Ta'ala nak bagi tahu sekukuh mana pun, selurus mana pun, selengkap mana pun, tersusun mana pun tentera yang menindas kaum muslimin, yang menjadi musuh Allah, dia tidak akan satu pun boleh menggugat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan tengok ayat yang ke-19. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Bahkan orang-orang yang kafir itu fi takdzib, dia tenggelam di dalam kedustaan dia. Tenggelam maksudnya apa tuan-tuan? Maknanya apa? Quran yang Allah Ta'ala turunkan melalui Nabi. Maknanya kan kita dah sentuh surah Al-Bayyinah. Adanya Nabi, adanya Quran. Ni dua-dua ni adalah Al-Bayyinah. Okay? Bukti daripada Allah yang tak boleh disangkal. Quran dan juga Nabi. Orang yang bukan Islam ni, yang menindas, yang menjadi musuh kita ni, dia bukan mengatakan Quran itu salah. Apa yang disebutkan Quran, dia tak boleh mengatakan Quran itu salah dan dia tak boleh menafikan kenabian Nabi SAW. Tetapi kenapa dia menindas orang Islam dan kenapa dia menolak Quran? Sebab kata Allah fi takzib, sebab dia dah tenggelam dalam pendustaan. Dia dah biasa mendustakan. Saya tak percaya. Dia bawalah kajian-kajian yang cuba memburuk-burukkan agama Islam. Akhirnya benda tu menjadi sebab. Macam mana nak kata tuan-tuan? Macam ni. Orang yang dah biasa bohong, akhirnya dia rasa yang bohong tu adalah fakta. Dia dah selalu cakap bohong tau. Macam mana apa saya nak kata contohlah permulaan bagi agama-agama yang lain kan, macam Confucius dan sebagainya. Orang-orang awal yang membina agama asalnya bukan nak membina agama, tapi membawa ajaran lain. Tapi daripada ajaran tu dia sampaikan melalui pendustaan dan bid'ah tu, akhirnya dia menjadi satu kepercayaan dan seolah-olahnya benda tu macam benar. Macam itulah orang-orang kafir yang Allah Ta'ala kata fi takdzib, di dalam pendustaan, dia bawalah memperolok-olokkan Quran. Quran ni adalah benda yang dusta, ni cerita dongeng. Benda tu akhirnya jadi dia mindset dia. Quran adalah pembohongan. Quran adalah ni. Sedangkan apa yang dikatakan bukan mengatakan Quran tu dusta, tapi ia adalah pembohongan daripada diri mereka sendiri. Sebab itu Allah Ta'ala highlight kalimah fi takdzib. Orang kafir ni dia mendustakan Quran bukan kerana Quran itu dusta, tapi kerana mereka sendiri berada dalam kedustaan. Fi takdzib. Kemudian kata Allah, wallahu min waraihi muhit. Dan
Padahal Allah itu daripada belakang mereka selalu mengepung mereka. Mengepung apa tuan-tuan? Dekat sini menariknya para ulama tafsir kata apa? Orang kafir yang menentang Allah ni, menentang umat yang orang yang beriman dengan Allah, sedangkan dia buat dalam keadaan dia ni telah dikepung oleh Allah Ta'ala. Kepung dengan apa? Dikepung dengan kematian. Kamu nak lari mana sebenarnya? Kamu duk tindas orang Islam, kamu marah orang beriman pada Allah, kamu tutup masjid, kamu macam-macam lah. Kamu buatlah bom sana. Kita tengok kalau masyarakat hari ni, India kan. Sekarang di negara India, penzaliman. Tuan-tuan tengok di negara lain lah. Macam-macam negara-negara yang kita boleh nampak hari ni orang Islam ditindas. Mereka lakukan, Allah Ta'ala kata, Wallahu min waraihim muhit. Dia buat macam mana pun, mereka sebenarnya sedang dikepung oleh Allah. Dikepung dengan maut. Dia nak pergi mana pun, dia bakal menempuh kematian dan dia akan bertemu dengan Allah. Allah Ta'ala akan jatuhkan hukuman setiap apa yang dia telah lakukan. Tidak ada nak lari mana dah, tak boleh dah. Kita orang Islam tuan-tuan bila baca ayat ni lega dah. Sebab ini satu jaminan janji daripada Allah Ta'ala. Baik. Persoalan dekat sini, ada dua ayat yang Allah Ta'ala tinggalkan. Bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Sebelum masuk dua ayat ni tuan-tuan, saya tanya pada tuan-tuan, kenapa Allah Ta'ala seolah-olahnya tak bantu orang Islam yang ditindas? Kalau kita fikirlah, ni fikir yang di sebalik. Okay, kalau kita beriman dengan Allah, kita tak apalah, saya ni ujian kita. Tapi kalau kita berfikir di balik ni, kita kata, kalau benar Allah ni benar, ada, kenapa dia biarkannya kita ditindas? Macam Nabi SAW lah. Kalau benar Nabi ni bawa ajaran betul, kenapa Allah Ta'ala tak mudahkan saja Nabi berdakwah? Kenapa Nabi ni ditindas? 13 tahun pula dekat Mekah ditindas. Kemudian baru dilepaskan. Macam Allah tak ada je. Macam tu lah. Kenapa Palestin tu, Israel ni seolah-olah macam Allah redha pula dia pergi duduk dekat Palestin pula. Faham tak maksud saya? Kita fikir macam tu kan. Kenapa? Kenapa? Okey, umat Islam lari daripada ajaran agama lah. Sahabat-sahabat Nabi yang mengikut ajaran Nabi pun kena tindas. Betul. Antaranya Allah Ta'ala nak mantapkan. Sebab ayat-ayat diturunkan zaman Nabi tu, masa mereka ditindas, ayat itu lebih meresap pada jiwa dia. Dia berada dalam keadaan sangat-sangat tertekan. Datang ayat-ayat Quran, dia lebih memahami dan dia lebih hidup dalam jiwa dia. Berbanding dia tak merasa apa-apa. Duduk dalam comfort zone, turun ayat Quran. Dia masa tu sibuk berdagang sana, buat tanam kurma. Benda tu tak berapa cakna. Berbanding orang yang berada dalam keadaan betul-betul sempit, datang pertolongan, datang nasihat, benda tu lebih terkesan pada jiwa mereka. Tapi yang lebih hebat lagi ayat hujung ni tuan-tuan, Allah Ta'ala kata bal Qur'anum majid. Bahkan orang kafir duk kutuk ke kata Quran yang dusta, Allah jamin Qur'anum majid. Quran itu adalah Quran yang terpuji. Tuan-tuan perhatikan Allah Ta'ala kata Quran majid, itu adalah Quran yang terpuji dan mulia. Tadi Allah Ta'ala sebut Dzul Arshil Majid. Dia adalah Tuhan yang memiliki arash, Tuhan yang terpuji. Allah Ta'ala sifatkan Quran itu terpuji, dia datang daripada Tuhan yang terpuji. Sifat yang sama. Okey? Maknanya apa tuan-tuan? Kalau kamu ditindas, wahai orang mukmin, kamu ditindas, kamu dizalimi, macam mana kamu nak cari kekuatan? Kamu kembali kepada Quran. Daripada Quran, kamu akan dapat satu kekuatan. Kenapa? Sebab daripada Quran itulah Allah Ta'ala seolah-olahnya memberi harapan, inspirasi, kekuatan daripada kamu. Antaranya, melalui cerita-cerita seperti ini. Ashabul Ukhdud kepada sahabat-sahabat Nabi, zaman mereka ditindas oleh Quraisy. Sebab Allah jamin. Dan Allah Ta'ala kata, Fi lauhim mahfuz. Yang mana Quran yang terpuji itu dipelihara di tempat iaitu Lauh Mahfuz. Satu tempat yang terjaga, terpelihara. Saya nak bagi mudah macam ni tuan-tuan. Allah Ta'ala nak maklumkan kepada kita, mukmin bila kata dia beriman pada Allah, semuanya bakal diuji. Mungkin ditindas, dikacau, dikuat-kuasakan undang-undang macam-macam lah. Tapi orang mukmin tak risau apa-apa pun, walaupun mereka ditindas. Sebab apa? Allah jamin sumber yang kamu pegang, iaitu Quran, Allah Ta'ala jamin dia tetap terpelihara. Okey, maknanya kamu jangan risaulah benda-benda yang macam tu. Kamu tetap Quran yang kamu jaga ni, dia akan terpelihara. Allah Ta'ala sendiri yang jaga. Allah Ta'ala sendiri yang pelihara. Kamu
teruskan berjihad, teruskan berjuang, teruskan menyampaikan dakwah. Semuanya itu adalah peluang untuk kamu memperoleh pahala pada hari akhirat. Orang jentik kamu, orang usik kamu, orang sula kamu, orang bunuh kamu, semua menjadi peluang pahala kamu di hari akhirat. Kan Nabi sebut dalam satu hadis, orang mukmin ni istimewa dia, walaupun hanya tercucuk duri, semua itu adalah pahala dan menjadi penghapus dosa kepada mukmin tersebut. Tercucuk duri tuan-tuan, tercucuk duri. Tu, kita tercucuk duri je, sikit je. Kata Nabi, itu boleh jadi pahala pada kita. Bayangkan, kita pertahankan akidah sampai dibunuh, diseksa, dipotong tangan, terputus jari dan sebagainya. Apatah lagi pahalanya lebih besar di sisi Allah Ta'ala. Tapi Allah jamin, yang itu kamu jangan risau. Sebab Quran tetap Allah Ta'ala pelihara. Kamu jalankan tugas kamu saja. Okay? Ini antara kalam daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, selesailah kita pada surah Al-Buruj. Sebab itu tuan-tuan, kaitan surah ni dengan surah At-Tariq, bila Allah Ta'ala cerita tentang ditindas Ashabul Ukhdud ni, raja-raja ataupun pembesar-pembesar, penguasa yang menindas orang Islam, Allah Ta'ala kata, was-sama'i wat-tariq, demi langit dan demi bintang yang tinggi. Tariq ni adalah bintang yang jauh daripada bumi, tapi Allah Ta'ala boleh bincang. Seolah-olahnya Allah Ta'ala kata apa? Kamu kena lihat aku ni, makhluk aku langit tinggi, sebab kita tak tahu mana limit langit ni, batas dia. Dan Allah Ta'ala kata, makhluk aku yang lain pula adalah At-Tariq, bintang yang lebih tinggi lagi. Kalau dua makhluk ni tinggi, aku Tuhan yang lebih tinggi lagi. Sebab itu lepas surah At-Tariq apa? Sabbihisma rabbikal a'la, sucikan nama Tuhan kamu yang maha tinggi. Dan dalam surah At-Tariq tuan-tuan, ayat ni, dan selepas surah ni, tuan-tuan tengok, Allah Ta'ala memijak-mijak ego sombong manusia. Yang kita dah sentuh dah 2 minggu lepas. Seolah-olahnya Allah Ta'ala nak cakap apa? Kalau kamu rasa kamu besar, kamu ada pengaruh, kamu ada tentera, kamu ada kerajaan dan sebagainya, kamu kena niat balik apa? Falyanzuril insanu mimma khuliq. Tengok balik kamu ni datangnya daripada mana? Khuliqa mimma indafiq. Hanya datang daripada air yang terpancut saja, iaitu air mani. Iaitu semua manusia tak boleh nafikan hakikat kita keluar daripada 2 lubang najis. Datang daripada kemaluan ayah kita dan lahir daripada ibu kita punya lubang najis. Kita tak ada apa-apa pun. Allah Ta'ala bincang, makhluk dia tinggi sampai ke Tariq, langit yang tinggi, kamu duduk di bawah sahaja, lahir daripada tempat najis. Kenapa kamu nak takabur dengan aku? Nampak tuan-tuan, dia rentetan cerita tu, bincang tentang manusia yang melupakan Allah, jadi zalim, bunuh orang Islam. Kemudian Allah Ta'ala cerita balik, apa yang kamu nak sombongkan sangat, sedangkan kamu dengan aku jauh bezanya. Okay? Kita pun tak sampai ke Tariq, tak pernah sampai ke limit langit pun. Nak ego dan sombong dengan Allah Ta'ala, jauh sekali. Okay? Ini sepatutnya yang membentuk jati diri kita sebagai seorang Muslim. Kita kena sedar benda ni. Bila kita tadabbur ayat-ayat Allah Ta'ala ini, sebenarnya menjadikan kita lebih rendah diri, humble. Humble dekat sini bukanlah semua orang betul kita salah, tak. Tapi membawakan kita lebih tawaduk. Tidak jadi sombong dan takabur. Wallahu a'lam. Baik, insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaat daripada surah ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita pemahaman yang baik dan teruskan untuk tadabbur lagi. Carilah mana-mana guru-guru yang boleh ajarkan lagi supaya lebih mendalam kefahamannya, lebih banyak guru, lebih banyak kefahamannya, dan mudah-mudahan dia menjadi pengajaran yang baik kepada kita. Dan bila tuan-tuan baca dalam solat-solat tuan-tuan, mudah-mudahan kita faham jelas, dia memberikan kemanisan di dalam solat kita. Kita tak boleh nafikan tuan-tuan. Tuan-tuan kalau nak betul-betul menghayati ayat-ayat Allah Ta'ala ni, tuan-tuan kena faham dulu, kemudian dibacakan dalam solat. Benda tu yang akan memahat betul-betul di fikiran kita. Tak dapat hafal tuan-tuan, bukalah Quran di depan kita kan, khususnya dalam solat-solat malam kita. Solat sunat ni dibenarkan, tengok mushaf. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan baca dalam masa yang sama, tuan-tuan tadabbur, sebenarnya dia memberikan kekuatan pada jiwa kita. Saya nak galak pada tuan-tuan lah ni cadangan saya lah. Kita cuba tuan-tuan khatam Quran, khatam dalam solat malam kita. Tuan-tuan belilah Quran besar ke Quran kecil. Setiap solat malam tuan-tuan tu, tuan-tuan pegang Quran, tuan-tuan baca satu muka surat. Tuan-tuan niatlah, azam lah. Kita rasa saya ni dah macam-macam amalan saya buat ni. Ni kita nak bid'ah lah ni. Bukan bid'ah. Ni bukan bid'ah lah ya. Tuan-tuan cuba azam. Ni azam untuk kita sendiri nak keluar daripada comfort zone kita. Cuba kita nak khatam baca Quran, tetapi bukan khatam di luar solat, tapi khatam dalam solat. Khususnya solat malam kita. Setiap malam bangun 2 rakaat ke 4 rakaat,
Satu rakaat tu bacalah satu muka surat ke dua muka surat kan. Sambil tengok mushaf. Ni kekuatan yang kita nak dapat. Kalau tak dapat satu khatam Quran tuan-tuan, khatamkan dulu 30 juzuk ni. Juzuk 30 ni. Dalam masa kita dah tahu sikit-sikit sebanyak perkataan ni, mudah-mudahan dia meneguhkan lagi iman kita pada Allah Ta'ala. Percayalah, Allah Ta'ala akan beri satu ilham, satu ilmu yang kita tak sangka-sangka. Benda tu luar biasalah, kekuatan daripada Allah ni. Sebab tu, solat malam ni dia macam vitamin tau. Orang yang tinggalkan, rugi lah, dia tak dapat suplemen daripada Allah tu. Suplemen tak dapat. Jadi kita kena cari suplemen tu. Okay? Daripada Allah Ta'ala, insyaAllah. Baik, solat malam ni bermula, dia ada sepertiga malam lah. Sepertiga malam ni di hujung-hujung subuh tu. Asalnya sebelum masuk azan subuh tu, bangun awal sikit, itu dah dikira hujung-hujung malam. Okay. Janganlah bangun 3 pagi, 4 pagi, awal sangat tu. Pukul 5 okey dah. Dapat 2 rakaat pun jadilah. Tapi Nabi ajar kita satu amalan. Okay. Ini saya kongsikan tuan-tuan. Orang yang bermimpi, dia ada sunnah dia. Mimpi pun ada sunnah dia. Ya, ada. Okay. Mimpi ada sunnah dia. Abu Hurairah kata mimpi ni ada 3 jenis. Satu, mimpi yang menggembirakan. Ini mimpi benar lah. Dan kata Abu Hurairah, ini adalah mimpi daripada Allah Ta'ala. Yang kedua, mimpi yang menakutkan. Jatuh bangunan, terhempas helikopter kan. Kita pernah mimpi, tiba-tiba terkejut macam tu kan. Itu mimpi gangguan syaitan. Dan yang ketiga, iaitu mimpi yang kita dah lalui dah. Contohlah tuan-tuan pergi luar negara sekian, tiba-tiba mimpi tu tuan-tuan sampai sana balik. Itu mimpi yang apa orang kata mainan tidur sajalah. Itu 3 jenis mimpi. 2 mimpi yang tadi, mimpi yang benar dan mimpi yang gangguan ni, Nabi sendiri ajarkan daripada Abu Qatadah, daripada riwayat Abu Salamah. Dia kata apa? Kalau dapat mimpi yang benar, maknanya kita dapat mimpi yang menggembirakan, bangkit daripada tidur daripada mimpi itu, sebut alhamdulillah. Sekadar sebut alhamdulillah, itu adalah sunnah Nabi SAW. Manakala kalau dapat mimpi yang buruk, maknanya gangguan syaitan ni, mimpi yang buruk ni, kata Abu Qatadah, iaitu bangun dan meludah belah kiri tu, bukan dengan ludah betul, sekadar isyarat je. Tu macam tu, dan minta a'udzubillahi minasyaitanirrajim, minta perlindungan daripada Allah Taala. Dan kata Abu Salamah, bila dia dengar hadis ini daripada Abu Qatadah, dia kata lepas tu saya tak takut dah dengan mimpi dah. Maknanya datanglah mimpi, datang macam-macam pun dia tak takut. Sebab dia yakin itu adalah gangguan syaitan. Sebab hari ni orang tuan-tuan, bila dia kata saya mimpi gigi saya tercabut, dia dah risau dah, mesti keluarga saya mati ni. Kita takut dengan benda yang tak pasti, betul tak? Jadi Nabi ajarkan. Okey, lagi satu. Nabi ajarkan juga, kalau kita tidur, terbangun tengah malam, pergi toilet ke, terjaga tengok anak tepuk-tepuk anak cucu kan, nangis ke, kena buat satu amalan yang kata Nabi SAW, baca zikir yang selalu kita baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillah wallahu akbar. Walhamdulillah wallahu akbar wa la ilaha illa walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Baca tu saja. Kata Ibn Battal, siapa yang bangun tidur, dia baca zikir yang Nabi ajar ni, iaitu membaca membesarkan Allah Taala. Maknanya kalau tak hafal zikir ni, tuan-tuan sebutlah subhanallah lah, maknanya memuji Allah Taala, kukuhkan akidah kita dengan zikir-zikir pada Allah. Kata Ibn Battal, lepas tu tuan-tuan doa, doanya mustajab. Sebab ada orang dia bangun tidur tengah malam, dia kata, ya istighfar semualah. Tapi kita ni bila terbangun tidur daripada ni, kita saya tak boleh tidur dah, pusing dah, pening kepala kan. Sebenarnya kadang-kadang itu peluang kita nak dapat doa yang mustajab. Ini sebut dalam hadis Nabi ni. Bila bangun tidur, besarkan Allah Taala. Kalau tak hafal tadi tu, bacalah la ilaha illallah ke subhanallah, sebut istighfar dan sebagainya. Kemudian doa. Ibn Battal kata, kalau kamu doa, doanya mustajab. Kadang-kadang jaga tanda nak tidur tapi malas macam tak boleh nak solat. Kalau tak nak solat kan, kita terbangun tidur. Kita solat tapi kita tak nak. Betul, bangun tidur. Punyalah syaitan yang Main pun boleh kan. Bangun tidur, terjaga, tak nak solat. Tak apa, tuan-tuan doa. Bangun dan doa. Bangun dan doa. Dan itu adalah waktu yang mustahil. Sebenarnya, sebab itu Nabi ajarkan kita, kalau kita tidur, kan baca ayat kursi tu, Allah Ta'ala akan hantar 2 malaikat. Satu jaga di kepala, satu lagi jaga di kaki. Lewat macam mana pun, percayalah, malaikat akan kejut kita. Cuma kita saja sedar tak sedar, lepas tu duduk layan mata kan.
Dia akan kejutkan kita, dan masa tu ambil peluang untuk berdoa, ataupun kalau dapat rezeki lebih, dirikan solat walaupun 2 rakaat. Tapi doa tu memadai dah. Ya. Yang itu wallahu a'lam lah, saya pun tak pasti. Saya tak pasti iaitu tapi yang saya jumpa hadis yang tu, itu Nabi baca yang zikir saya sebut tadi tu. Ada zikir yang lain juga panjang, mungkin antaranya itulah. Lagi dibacakan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Malam ni banyak kelebihan sebenarnya, terlalu banyak. Okey. Jadi wallahu a'lam, mudah-mudahanlah ada manfaat. Insya-Allah tuan-tuan, terima kasih atas perhatian, tontonan daripada live Facebook. Semoga Allah Taala terima amalan kita, dan semoga Allah Taala berikan kita kefahaman insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ramai tengok. Ramai. Ya ke? Tadi ada 15 orang, lepas tu terputus. Terputus internetnya. Apa siapa? Siapa? Tak bagus ni. Pakai internet ni ke? Macam pakai internet? Tak. Oh, TMP punya internet. Wifi. Itu orang saya putus tadi. Itu saya on balik. Dapat? Buat live baru lah. Terima Dia kasih. Buat live baru. tengok dekat apa ni? Dekat ni okey pula. Nanti kita baru ni. Nak buat satu row lagi Last kali perakaran. Orang takut nak datang kelas ni. Online ni. Buat online lah.